dapat kita sampaikan kepada masyarakat Cina, di mana menerusi penerangan dan juga program-program yang akan kita lakukan, mereka boleh terima Islam sebagai satu cara hidup walaupun bukan sebagai satu agama. Dan kerana itulah setiap daripada hadirin dan juga hadirat, termasuk juga kami yang ada di depan ini, perlu melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik yang mungkin, iaitu cukup bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan daripada segi kewangan dan juga harta benda, cukup mereka memberikan sokongan moral, memberikan sokongan yang tidak berbagi kepada usaha dan juga perjuangan, bukan saja untuk menegakkan, menubuhkan sebuah masjid Cina, tetapi untuk memertabatkan Islam, untuk mendaulatkan Islam, dan juga untuk menegakkan Islam di dalam negara kita ini. Dan dengan cara inilah, maka usaha-usaha kita untuk berentangi, untuk menghalang gerakan kristenisasi, gerakan daripada agama Hindu dan juga agama-agama yang lain, dapat kita lakukan. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang, iaitu penentangan itu cukup kuat, datangnya daripada kalangan orang Islam sendiri, di mana perkara yang sepatutnya mudah telah dipersusahkan. Seperti mana dikatakan oleh ahli panel tadi, bahawa banyak daripada perkara itu boleh kita laksanakan tetapi tidak terlaksana. Umpamanya persoalan yang berkaitan dengan kahwin, kenapa tak galakkan kahwin campur? Bukankah kahwin campur digalakkan oleh Islam, tak dilarang oleh Islam? Ini satu cara untuk kita berdakwah dan mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh pihak Perkim. Lebih daripada 80% orang yang peluk agama Islam di Perkim peluk agama Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Dan barangkali ada di antara kita ni mempersoalkan niat mereka ni peluk agama Islam. Soal niat itu tak muncul, sebab dalam pengislaman seseorang itu ada sebab dan juga akibat dia. Dalam setiap kejadian yang berlaku di muka bumi ni mesti ada terlebih dahulu sebab, lepas itu berlaku ni akibat. Jadi kita jadikan faktor kahwin ini sebagai satu sebab. Lepas orang itu peluk agama Islam, selepas dia kahwin dengan orang Islam, kita jaga orang itu, kita bimbing orang itu, jangan kita abaikan orang itu. Tetapi pengabaian yang berlaku itulah yang telah menyebabkan bukan saja orang Melayu yang keluar daripada agama Islam, tapi juga ramai para saudara baru yang bertindak menjadi golongan murtad, bertindak keluar daripada agama Islam akibat kecewa dengan pengislaman mereka, iaitu mereka diasingkan oleh orang Islam, mereka dipinggirkan oleh orang Islam, mereka tidak dipedulikan oleh saudara Islam dia. Dan saya pernah terima satu panggilan telefon beberapa tahun yang lepas semasa saya berceramah di Bintulu. Bila balik ke Semenanjung, panggilan itu datang daripada seorang lelaki tua yang berumur 75 tahun, di mana dia telefon saya, dia kata dia nak keluar daripada agama Islam. Setelah dia peluk agama Islam hampir 20 tahun lamanya bersama dengan isteri dia. Dan saya tanya dia pasal apa nak keluar daripada agama Islam. Dia kata isterinya baru saja meninggal dunia, dia sekarang hidup keseorangan, anak-anaknya sudah besar tapi tak peluk agama Islam, jadi tidak ada orang nak jaga dia. Jadi dia kata dia nak kembali semula ke pangkuan kepada anak-anak dia, keluarga dia. Dan saya minta sahabat-sahabat kita yang bekerja di Shell di Bintulu supaya jaga saudara baru kita itu. Kalau dia tidak mempunyai rumah tinggal, kita sediakan rumah. Kalau dia tidak ada wang, kita bagi wang. Cuma kita nak pastikan akidah dia tidak tergugat, akidahnya tidak terbesong, malah keislamannya dapat dipertahankan. Dan banyak lagi kes yang membabitkan para saudara baru, di mana baru-baru ni ada seorang saudara baru perempuan daripada keturunan Cina. Dia ini pernah berkhidmat dalam tentera. Pangkatnya dalam tentera sebelum peluk agama Islam ialah sebagai seorang meja. Kalau ikutkan masa dah cukup, jadi ada 1-2 minit lagi. Payah juga nak cerita dalam masa 10 minit, susah juga. Dan ini benar-benar mencabar dan terasa juga tercabar, iaitu meja itu. Kalau dalam tentera itu, meja itu pangkat yang cukup tinggi, bukan saja pangkat tinggi, gaji pun tinggi. Meja ni ada orang suruhannya yang dikenali sebagai Batman. Bukan Batman dalam cerita kartun. Batman ni orang yang boleh kita suruh jadi driver, bayar bil dan juga sebagainya.
Dan disebabkan kecintaannya kepada Islam, dia kahwin dengan orang Melayu, dia peluk agama Islam, kemudian dia letak jawatan kerana dia nak menjadi seorang mukmin dalam erti kata yang sebenar. Tetapi baru-baru ni, selepas bertahun-tahun dia berkahwin, melahirkan beberapa orang anak, si wanita tersebut telah diceraikan oleh suami dia yang berketurunan Melayu, yang beragama Islam, setelah dia dipukul, setelah dia didera, setelah dia disepak terajang. Bayangkan, inilah nasib yang menimpa di kalangan saudara baru ni. Jadi saya tidak merasa heran seandainya mereka ini bertindak keluar daripada agama Islam, seandainya mereka ini memburuk-burukkan agama Islam. Tetapi nasib baik akidah sahabat kita itu masih lagi kuat, dia masih lagi dapat bertahan. Dan untuk memastikan kesejahteraan hidup beliau dan juga anak-anak dia, maka ada seorang saudara baru lain daripada keturunan India sanggup berkahwin dengan dia, walaupun dia bertaraf janda. Tetapi saudara baru itu masih lagi bujang terang-tang-tang. Tapi itu tidak menjadi persoalan, kerana dalam Islam soal kahwin ini cukup mudah. Tetapi ada di kalangan orang Islam, iaitu orang yang kononnya mempunyai PhD dalam pengajian Islam, dia pernah buat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa pernah mencadangkan daripada di kalangan mereka yang berkelulusan agama Islam, bahawa sesiapa yang nak kahwin di kalangan orang Islam perlu menjalani ujian nak cek dia sama ada AIDS atau tidak. Susahnya nak kahwin di Malaysia, sampai kena cek darah dulu. Itu di Johor, di Melaka lagi teruk. Nak kahwin sampai kena berpantun-pantun terlebih dahulu. Bukan pantun 2-4 kerat, pantun 8 kerat. Jadi kalau orang Terengganu nak kahwin dengan orang Melaka, siapkan pantun dulu. Proses minang pantun, proses bertunang pantun, proses nak hantar wang hantaran dan juga berpantun, semua berpantun-pantun. Kalau benda itu tak diwajibkan oleh Islam, jangan buat. Jangan menyusahkan orang nak kahwin. Bukan sekadar itu, bagaimanakah Islam itu nak berkembang? Nampak ni saya dah memungkiri janji. Jadi cukuplah sekadar ini. Walaupun ada lagi beberapa perkara yang saya nak sentuh, tapi kita sebagai umat Islam, kita berpegang pada janji yang kita buat. Kita umat Islam ialah umat yang berdisiplin. Kerana kalau kita jaga disiplin, kita percaya bahawa Islam akan bangkit semula di Malaysia. Dan umat Islam di Malaysia ini akan menjadi umat yang kuat, akan dapat memberikan satu contoh teladan yang baik kepada mereka yang bukan beragama Islam. Tidak seperti mana golongan-golongan Islam, orang-orang Melayu yang menentang Islam, inilah yang dinamakan sebagai golongan haprak. Golongan haprak yang hapak. Tetapi orang-orang Terengganu ini tak haprak. Tetapi orang-orang Terengganu ini dari segi pengamalan Islamnya wangi semerbak. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam ruang waktu yang betul singkat. Dan saya minta maaf sekali lagi kepada Tuan Pengerusi, pada saudara dan juga saudari, seandainya dalam tempoh masa 10 minit ini, sebenarnya lebih kurang 15 minit, berlakunya kekasaran dan juga sebarang bentuk kesilapan, semua itu datangnya daripada diri kami, iaitu yang ada di depan ini, yang tidak disengajakan. Maka saya ingin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.